على دين الإسلام. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus setia dan terus kekal bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan. Dan seperti yang kita war-warkan tadi, hari ini kita masih lagi meneruskan lagi setiap Khamis segmen generasi yang mana topik kekeluargaan, keibu-bapaan, dan pastinya generasi hari ini kita bersama dengan tetamu yang sebenarnya tetamu, kalau ikut trivianya, tetamu yang pertama ataupun penyumbang yang pertama untuk segmen generasi tahun lepas yang bermula ni segmen generasi, inilah tetamunya. So ni sudah tahun baru? Masih lagi dia tetamu. juga memulakan setiap tahun baru. Sebab tu tajuk pun kena ikrar. Betul. Kan? Sebab biasa dulu teman-teman sekolah pun biasa kita ikrar untuk mengingatkan kita mungkin janji kita ataupun mungkin apa yang kita nak sumbangkan, khidmat kita dalam tanggungjawab yang kita pegang sehari-hari. Dalam solat pun kita selalu sebutkan inna salati wa nusuki sampai habis. Maknanya itu ikrar kita pada Allah Taala untuk kita perbaiki ibadah dan kehidupan kita. Ya, benar. Hari ni apa agaknya ikrar ibu bapa, tambah-tambah lagi bila masuk tahun 2020. Ya, Cik Zaid Muhammad, perunding Smart Parenting bersama kita pagi ini. Ya, Assalamualaikum Cik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tahun baru 2020. Sonok kan 2020. Alhamdulillah. Dengar-dengar je sekarang dah ada pun dah berada dalam tahun 2020. Tapi hari ini kita nak cerita tentang mungkin cabaran yang bakal dihadapi ataupun yang dan solusi mungkin yang kita nak cari bersama untuk para ibu bapa yang termaktub dalam ikrar ibu bapa. Mungkin mukadimah kita bagi ni. Silakan. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kepada Pian dan Hazwan. Ya. Ceria tahun baru Alhamdulillah. Okay, dan yang paling kita terutamanya kepada para pendengar setia IKIM FM lah, yang sentiasa mengikut program-program di radio. Saya pun excited juga sebenarnya sebab ialah New Year kan. New Year, lepas tu banyaklah benda berlaku dalam hidup kita yang kita kita cuba raikan lah, kita cuba positifkan lah. Betul. Jadi topik hari ni pun kita nak dalam bentuk yang positif. Kita cuba menjadi ibu bapa yang lebih positif, insya-Allah. Positif 365 dia panggil. Tapi tahun ni 366. Oh, 366. Okey. Cantik Positif 366. Maknanya setiap hari kita mulakan dengan benda yang positif. Dia bermula dengan niat kita lah. Kalau niat kita awal-awal bangun pagi subuh tu kita dah berniat untuk positif, insya-Allah Tuhan akan bantu kita jadi positif, insya-Allah. Dan perkataan bila hati dah betul, macam tadilah niat ikrar kita secara amnya aku nak jadi seorang yang positif pada tahun ni 2020. Tetapi kita lebih fokus kepada ibu bapa. Sebab yang mendengar ni ramai ibu dan ayah. Kita mulakan tahun baru kita dengan ikrar lah, supaya tahun 2020 ni kita membawa perubahan, insya-Allah. Dari segi perubahan bermula dengan diri sendiri dululah. Jangan harap nak berubahkan anak kita berubah bila kita berubah, insya-Allah. Kita jadi contoh yang baik. Itulah yang saya kalau siapa-siapa ikut sampai akhir rancangan ni, insya-Allah, kalau boleh saya minta para pendengar semua tulis ikrar masing-masing. Kita baca online, kita baca on air, boleh? Ikrar tu Kita ikrar, kita kalau boleh ikrar ni ada cara-cara dia lah. Nanti saya tunjuklah teknik-teknik dia kan. Jadi kalau boleh kita hari ni kita sama-sama tanya soalan ke apa, kita masuk ke ikrar dalam IKIM punya WhatsApp ke, dalam Facebook ke kan. Sebagai ikrar kepada diri sendiri dan juga kepada anak-anak kita dan keluarga kita, insya-Allah. Kalau kita ikrar dan kita kongsikan dengan orang lain, insya-Allah benda tu akan jadi kenyataan. Cuma Cik Zaid, bila tadi Cik Zaid sebut ikrar ni adalah antara niat-niat kita kan. Kalau niat tu mungkin kita faham lintas kat hati pun, insya-Allah kita tahu apa yang kita nak janjikan, nak usahakan. Ikrar ni kadang-kadang orang ingat dia kena dilafazkan. Macam kalau kita ikrar dulu kan, maka kami abi umi umar, adakah kita perlu lafazkan dan bagi tahu anak-anak, biar anak pun tahu apa yang kita ikrarkan tu. Soalan yang sangat cantik sebab ramai orang kata alah
dalam hati cukup lah kan. Sebenarnya Islam dah mengajar kita. Contohnya kita orang bagi salam dekat kita. Kan dulu zaman kita kan, kalau kita bagi salam, orang tu tak jawab, kenapa tak jawab? Saya dah jawab dalam hati. Tak boleh. Kan? Dia kena keluar biar didengari oleh pihak yang satu lagi. Sama juga ikrar kita ni, sebab kita berikrar untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tak dengar apa yang kita cakap, dia orang tak tahu. Jadi mungkin dia pertama sekali yang itulah, supaya pihak yang satu lagi tahu apa objektif niat kita. Okey, yang kedua, kita ni sebenarnya tak banyak benda yang kita boleh kawal. Dalam hidup kita tak boleh kawal cuaca, kita tak boleh kawal wang ringgit. Semua tu di luar kawalan kita. Tapi hanya ada 3 benda yang kita boleh kawal. Pertama sekali itulah niat kita tu. Niat kita tu kita boleh kawal, kita boleh pilih untuk jadi positif ke negatif. Dan daripada niat tu, kalau jiwa kita dalam dah positif, insya-Allah dia akan keluar melalui kata-kata. Kata-kata pun benda kedua yang kita boleh kawal. Jadi kalau niat dah betul, kata-kata insya-Allah jadi betul. Dan bila kata-kata kita dah cakap, kita dah ucap, dia akan mempengaruhi perbuatan kita. 3 benda ni lah. Daripada niat, lepas tu dia jadi perkataan, dia jadi perbuatan. Jadi ini yang kita cuba buat hari ni. Kita pasang niat, aku nak jadi ibu bapa yang lebih baik, lebih positif, lebih ceria dan sebagainya. Dan kita ikrar. Kita tulis. Kita cakap. Sebab tu saya minta para pendengar tulis dalam IKIM. Kita buat rekod lah. Kita buat rekod boleh. Kumpulkan sebanyak mana ikrar ibu bapa yang kita boleh masuk dalam IKIM FM. InsyaAllah kita sama-sama doakan segala ikrar yang kita tulis tu dipermudahkan oleh Allah SWT untuk kita laksanakan. Yang ketiga tu, dilakukan perbuatan. Jadi langkah pertama, langkah kedua lah kita buat ni. Ikrar, janji. Aku janji dengan anak-anak kita. Dan adakah ikrar tu lepas ikrar tu disimpan saja ke? Ataupun dia perlu disimpan di tempat yang kita boleh nampak, supaya setiap bulan kita pandang ikrar tu dan kita konsisten untuk mengamalkan ikrar kita tu. Kita print lah. Seeloknya, betul. Kita print, kita frame cantik-cantik, letak dekat pintu, letak dekat peti sejuk ke mana-mana kan. Supaya kedua-dua pihak nampak. Kita nampak dan juga anak-anak nampak. Contoh, sebagai contoh, katalah ikrar kita kejap lagi, kita kata tahun ni mama nak jadi ibu yang lebih penyabar. Mama tak nak marah-marah, tak tentu pasal, mama tak nak tu, tak nak ni kan. Kita pun tulis benda tu tanpa dekat peti sejuk. Tiba-tiba tak payah jauh lah, next week je. Kadang-kadang kita lupa kan. Biasalah manusia mudah lupa. Kita dah mula marah-marah, bila kita stres kita lupa. Jadi anak dia tulis, mama kan last week mama kata tak nak marah-marah. Jangan kita pergi marah dia pula. Mengingatkan kita. Jadi benda tu supaya orang lain boleh tolong peringatkan kita. Sebab tu ikhlas tu kena ikrar tu kena ikhlas dari hati. Bukan dipaksa. Kalau paksa mungkin tak jadilah. Tapi kita cuba bersihkan hati kita, kita ikhlaskan hati kita. Kita share dengan orang tersayang, share dengan suami, dengan isteri, dengan ibu dan ayah, dengan semua anak-anak. Ini mama, ini ayah punya janji tahun ni. Ayah, but I need your help. Bagi tahu dia orang, ayah perlukan bantuan seisi keluarga untuk ayah menjayakan ikrar ayah ni. Jadi ini teamwork, bukan satu pihak saja, bukan satu pihak ikrar, yang lain tak bantu, tak boleh. Maknanya kita bantu each other. Mulakan dengan ibu dan ayah, dan mungkin anak pun ada ikrar dia sendiri. Balik nanti kita boleh buatlah program dengan anak-anak. Jom kita buat ikrar keluarga 2020. Tak payah banyak, dapat 5 pun cukup saya rasa, insyaAllah. Pilih 5 yang paling boleh banyak membantu transformasi keluarga kita. Benda yang kita memang selalu struggle sebelum ni. Benda yang selalu kita ada masalah sebelum ni kan. Terbabas sebelum ni kan. Jadi itulah kita nak ikrarkan. Semoga daripada apa yang kita sebutkan itu, kita niatkan pada mulanya, dapat kita laksanakan. Sebab itu juga sebahagian daripada tanggungjawab juga kita. Dan ingatan untuk kita bersama. Baik, hari ni kita ada homework untuk semua. Sekarang ni tengah dengar ataupun menonton di Facebook, cuba tuliskan apa ikrar anda. Saya nak jadi ayah yang contoh. Saya nak jadi ibu
ibu yang macam mana. Tapi kalau anda seorang anak, saya nak ayah saya macam ni. Pun boleh. Amboi. Pun boleh. Jadi itu yang banyak tu nanti tu. Sambung je. Pun boleh. Sebab kita nak kongsikan, nanti kita bacakan dan raikan perkongsian sahabat-sahabat kita di WhatsApp ataupun Facebook selain soalan-soalan kepada Cik Zaid Muhammad untuk pagi ni. Ya betul. Nombor WhatsApp kami kalau kau ada yang terlupa 01129004 juga Facebook IKIM FM. Anda boleh ajukan soalan dan jangan lupa untuk sharekan video ini dan jangan lupa sekali lagi untuk hantarkan pandangan soalan dan juga ikrar anda untuk kita bacakan sebentar lagi, okey? Seorang satu pun tak apa, seorang 10 pun boleh. Boleh. Apapun kita tunaikan permintaan Cik Iman dari Perlis nak dengarkan lagu Ekspedisi Doa. Hanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersyukurlah kita pada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat pemberiannya. Nafas masih lagi di rongga
Warna Pagi IKIM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama kampian dan juga Hazun untuk pagi ini. Dan generasi kita masih lagi bersama dengan Cik Zaid Muhammad, perunding Smart Parenting, untuk topik kita pagi ini, ikrar ibu bapa di tahun 2020. Sambil kita tengah tunggu sahabat-sahabat kita kongsikan ikrar masing-masing, ibu-ibu, ayah-ayah kita khususnya, dan anak-anak juga turut kita raikan yang sekolah petang lah. Mungkin Cik Rashid Jalan Puchong tanya Cik Zaid, ikrar itu apa? Allah Akbar. Macam mana mungkin ataupun mungkin contoh macam mana kita nak buat ikrar tu, Cik Zaid. Okey, boleh, insya-Allah. Terima kasih Cik Rashid tanya. Okey, benda ni sebenarnya mungkin kadang-kadang jarang kita buat. Ikrar paling last kita buat masa sukan zaman sekolah dulu lah. Saya berjanji angkat tangan macam tu. Kan? Okey, dari segi ibu bapa, ayah lah, seorang ayah, Cik Rashid boleh cuba untuk melihat kembali sepanjang 2019. Ada tak sesuatu perkara yang mungkin Cik Rashid rasa menyesal, rasa tak puas hati atau rasa boleh dibuat dengan lebih baik? Contohlah, biasa saya interaksi dengan ayah-ayah, biasanya kalau ayah ni dia tak luangkan masa dengan anak-anak. Bukan sebab dia tak nak, tetapi mungkin tekanan kerja, prioriti, kan? Dan mungkin tak faham kepentingan luangkan masa dengan anak-anak. Jadi pada tahun 2020 ni kita ambil peluang, kita ikrar saya pada tahun ni saya nak utamakan keluarga, utamakan anak-anak. Jadikan benda tu satu prinsip, family first dia panggil, kan. Jadi kalau ada konflik apa-apa, kerja, kawan, sosial atau keluarga, jadi kita kena utamakan keluarga dulu, family first. Itu boleh jadi ikrar tu. Buat depan anak-anak, ayah berjanji pada tahun ni ayah nak utamakan keluarga dulu. Apa-apa, kalau ayah nak buat apa-apa, ayah nak refer kat keluarga dulu. Kan kita ada WhatsApp group nowadays, kan. Kita ada group. Kalau saya sendiri pun memang sibuk, schedule lari sana lari sini. Kadang-kadang hari Minggu saya kena tu ke sana, dan kadang-kadang timbul satu perasaan dalam hati, adakah aku tak spend masa dengan anak-anak? Bila timbul perasaan tu, maknanya itu signal daripada Tuhan, signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita buat sesuatu. Jadi bila timbul benda macam tu, saya akan kongsi saya punya schedule. Sebulan schedule saya kongsi awal-awal dengan anak-anak. Daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, saya letak dalam grup. 1 hari bulan saya ke mana, 2 bulan, hari rehat, hari apa, saya tulis. 5 hari bulan rehat. Wah, itu my wife suka sangat lah tu. Dia kata, oh yeah. Lepas tu anak-anak kadang-kadang dia baca, daddy banyaknya kerja. Abang ada ni lah, ada ni, hari tu ada sekali. Nampak tak? Jadi saya kata, oh ya ke? Kalau saya boleh ubah, saya akan ubah. Kan? Cuma kadang-kadang kita dah janji dengan orang, mungkin anak pun lupa nak bagi tahu. Jadi next time dia akan bagi tahu lebih awal. Jadi benda-benda ni semua dia mengubah behavior kita. Dia mengubah tindakan kita. Ini kepentingan pleasure. Ini contohlah, contoh kalau itu masa. Ada juga ayah-ayah jenis pemarah. Kalau silap sikit je ke anak. Silap sikit marah anak. Jadi kadang-kadang timbul penyesalan, betul tak? Kadang-kadang menyesal pula aku marah anak garang sangat tadi, kan. Kalau timbul penyesalan itu, anggaplah itu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menilai kembali, betul tak aku jerkah anak tadi? Ataupun mungkin ada cara lain kita boleh buat. Kalau zaman moden ni jerkah-jerkah tak berapa nak jalan dah. Betul tak? Betul. Ada pepatah kata kalau anak selalu dijerkah, dia akan jadi pemarah. Jika anak-anak selalu dikeji, dia akan belajar membenci. Jadi ada kesan dia. Kalau ayah contohnya, sebab Cik Rashid tanya tadi lah, saya cuba jawab, cuba bagi idea kepada Cik Rashid untuk buat ikrar dia lah. Saya tak tahulah apa yang Cik Rashid alami sekarang, kan. Tapi ini contoh-contoh. Ini semua orang kena pun. Tak ada masa, pemarah bila dah stres dekat pejabat, balik lepas dekat anak-anak. Benda ni kita boleh buat ikrar. Kita boleh buat kata, okey, janji depan anak-anak. Tahun ini ayah berjanji akan jadi lebih penyabar. Ayah berjanji akan kontrol emosi. Ayah berjanji akan lebih mendengar dahulu sebelum mengambil tindakan. Dah 3 dah kat situ. Kan? Tapi tu tambah satu, tapi ayah perlukan bantuan kamu semua. Kalau nampak ayah marah-marah, tolong tegur. Ayah janji, ayah tak marah. Ini pun kita boleh buat, boleh buat ikrar. Ayah berjanji kalau isteri
ataupun anak-anak tegur, ayah berjanji, ayah tak marah. Wah, kita bagi kebenaran pada mereka untuk tegur kita. Oh, ni power ni. Bila anak-anak tegur ni, dan maksudnya di sini kita buang ego kita. Sebagai seorang lelaki, seorang ayah, kita ada ego, betul tak? Tapi kalau ego tu menguasai diri kita, susahlah. Orang nak tegur kita, dia nak bantu kita, kita dah jekah dia balik. Kita dah, maka tahun 2020 akan menjadi tahun yang tegang lah. Kan asyik bergaduh, bertekak sana sini. Kita tak nak lah macam tu. Jadi carilah apa-apa yang mungkin kita rasa kelemahan diri kita, ataupun mungkin kelemahan bunyi negatif, improvement. Kita punya peluang untuk kita meningkatkan diri. Mesti ada. Setiap orang wajib ada benda tu. Bahasa kita ni ejah molek. Ejah molek. Biar kemas. Biar kemas lah ya. Sebab kita Lia hantar WhatsApp, ya Allah, banyaknya nak kena listkan ikrar. Ya Allah. Sebab mana kata sekarang ni Cik Zaid, masing-masing tahu kesilapan lalu lampau ataupun mana yang perlu kita baiki, dan dari apa yang kita tahu bila kita tengok balik ke belakang tu, itulah yang akan jadi ikrar kita lah untuk dibawa ke depan, tambah-tambah lagi tahun baru ni Betul. Itu yang terbaik sebenarnya, sebab cerita hidup kita ni berbeza dengan orang lain. Setiap kita ni ada kisah tersendiri kan. Jadi kisah kita itu sebenarnya kita kena yakin telah ditentukan oleh Allah SWT. Dia dah tentukan titik hidup kita, bernoktah situ, sambung sini sana. Jadi kita jangan salahkan sesiapa. Kita tengok balik macam Puan Lia tadi kan. Cantik. Dia kata banyak. Banyak. Saya rasa banyak tu sebab mungkin dia ada, dalam banyak-banyak tu dia ada beberapa punca utama dia sebenarnya. Jadi Puan Lia mungkin boleh tulis dulu. Lepas tu cuba susun balik. Saya yakinlah akan ada 3-4 kategori lah. Berpunca dari stres. Stres tu berpunca dari mana? Kita tengok punca tu. Jadi bila kita dah jumpa punca ataupun root cause dia tadi, senanglah kita buat ikrar. Contohlah sebagai contoh, bukan nak kata Puan Lia macam ni. Contohnya kita mudah stres sebab kita melihat dunia dalam bentuk yang negatif. Mungkin. Jadi apa pun tak cukup dengan standard kita. Kita nak tinggi macam ni, kita dapat rendah, jadi kita stres lah. Jadi mungkin ikrar kita kata okey, saya tidak ingin mencari kesempurnaan dalam hidup, tapi saya ingin mencari kecemerlangan. Berbeza. Kesempurnaan susah nak capai. Kita tak perlu sempurna untuk cemerlang kan, tapi orang cemerlang tu dia sempurna. Jadi orang yang cari kesempurnaan ni dia akan stres lah. Dia nak anak dia behave all the time. Mana ada kan, budak-budak dia perangai juga. Dia pun ada masalah juga. Jadi kita ikrar kita nak jadi cemerlang. Maknanya kita nak cari satu standard yang cukup lah. Bukannya terlalu tinggi yang tak tercapai oleh anak-anak dan keluarga kita. Kita lebih terbuka contohnya. Maknanya kita pun kena timbang-timbang jugalah benda tu, satu yang praktikal juga. Betul. Kena yang mampu kita laksanakan lah ikrar tu Dan saya tertarik macam bila Cik Zaid cakap macam bila kita berikrar ni, macam contohnya macam kalau kita berikrar tanpa macam contoh tanpa peti ais, cakap tak nak jadi ayah yang pemarah, kalau kata ayah marah tegur ayah apa semua, tapi kita bimbang Cik Zaid, kot ada anak-anak yang mungkin mengambil kesempatan. Dia nampak ayah marah, ayah, padahal ayah dia nak menegur. Dan kadang-kadang tak semestinya teguran tu dibuat cara baik, ada kalanya mungkin ada perlu ketegasan di situ. Macam mana Cik Zaid nak menangani macam tu Cik Zaid? Ini saya rasa kita tengok keadaan, kalau betul kita panggil satu konsep tegas tapi adil. Kita bertegas boleh, tapi kita berlaku adil pada masa yang sama. Maksud dia macam ni, kalau anak tu buat salah, mungkin kita jangan terus tegur secara kasar lah. Sebab tegur secara kasar ni mungkin kita pertama sekali kita kena tengok, kita kena menilai kanak-kanak ni, macam berbalik kepada standard tadi. Standard ni kalau biasa orang yang suka mengkritik, orang yang suka apa dia panggil judgemental kalau bahasa Melayu apa? Suka menghukum orang lain. Melabel. Benda-benda ni disebabkan kita ada standard kita yang tersendiri. Apabila anak-anak perangai dia tak capai standard tu, mulalah cepat kita menghukum. Dan bukan kata anak-anak je, mungkin pasangan kita, mungkin jiran-jiran kita yang yalah masing-masing ada haluan masing-masing kan. Jadi kita tidak berlaku adil kepada orang tersebut. Sebab itu standard kita, bukan standard dia kan. Jadi maksud saya kat sini, katalah anak-anak umur 5 tahun tumpah air. Tak bawa air macam tak balance, tumpah.
kita tak boleh nak ukur standard dia macam anak umur 20 tahun, betul tak? Atau orang dewasa. Orang dewasa dia tahulah kalau bawa sambil berlari tu tumpah, jatuh kan. Anak-anak kecil dia tak tahu. Dia tahu nak cepat. Mungkin rancangan TV dah on dah. Apa-apa dia nak cepat. Jadi kita berlaku adil kepada anak 5 tahun tadi dengan melihat dunia dari pandangan mereka. Jadi insya-Allah itu kalau betul dia cuai, boleh kita tegur. Kita tegur dengan dalam bentuk bukan nak menghukum dulu, kita nak mengajar kan. Kita cuba ajar dia, okey, lain kali guna ayat macam tu. Tambah perkataan kat depan, kita fokus pada masa hadapan. Lain kali, ini saya cadangkan kepada ibu bapa semua, cuba tambah ayat ni kat depan. Kalau rasa nak marah kat anak, tambah ayat tu. Lain kali, dia jadi lain. Bagi cadangan apa yang dia buat. Betul. Lain kali bawa air tu, isi air tu jangan sampai penuh. Nampak tak? Itu dia akan ingat insya-Allah. Oh, mama cakap, ayah cakap lain kali isi air jangan sampai penuh. Masa dia next time dia isi air, dia akan berhenti. Tak sampai penuh. Lain kali kalau bawa air macam tu, jalan perlahan-lahan. Nampak tak? Benda ni dia boleh mengubah perangai anak-anak. Tapi nada dia macam mana tu? Nada dia boleh marah, tak apa. Boleh marah? Boleh marah, tak apa. Tapi ayat lain kali. Lain kali kalau isi air, tak apa. Marah tak apa. Tapi dia anak akan ingat yang lain kali tu. Sebab lain kali ni ialah peluang kedua. Peluang kedua. Semua manusia dalam hidup ni dia suka mendapat peluang kedua. Macam kita dengan bos kita lah. Katalah kita silap buat report lah kan. Sekali bos tengok report, dia baling atas muka kita. Dia ungkit balik. Engkau ni apalah, ni lah aku dah cakap dia refer benda yang dah lepas. Kita pun down kan. Kita pun alah bos ni kan. Tapi kalau bos yang positif, dia kata I'm not happy with your report, memang dia marah. Saya tak boleh terima report ni. Lain kali kalau buat report, you kena buat research banyak lagi. Nampak tak? Dia bagi cadangan. Dia bagi cadangan. Kita pun dalam marah, dalam nada marah. Muka merah menggigil. Lain kali kalau buat ni saya nak awak. Tapi dalam marah-marah tu ada pengajaran dia, betul tak? Jadi kita pun okey lain kali. Maknanya kita ada harapan. Dan insya-Allah berubah tak kita lain kali? Saya rasa berubah. Akan beringat-ingat. Kita akan beringat. Kita akan terngiang-ngiang kat telinga kita. Bos kata lain kali nak buat report ni kena research lebih banyak. Kita pun research lebih banyak. Lain kali buat report kena buat draft dulu. Apa-apalah kan. Jadi maksud dia inilah dipanggil teguran yang positif. Walaupun dalam nada marah. Mungkin kita boleh buat flash yang tu. Ikrar saya berjanji bermula pada saat ini, bila saya nak marah anak, saya nak tambah ayat lain kali. Boleh jadi ikrar. Betul tak? Hasilnya lain macam. Hasilnya lain macam. InsyaAllah. Tapi kena mulakan ini kalilah. Ini kali. Kena mulakan sekarang insyaAllah. Dan sekarang. kita pun nak kongsikan juga perkongsian sahabat-sahabat kita yang berkongsikan ikrar. Dah ada masing-masing. Macam Puan Mariah dari Pening, katanya nak banyakkan selawat, agaknya nak biar tenang hati kot. Betul. Nak banyakkan selawat lebih daripada tahun-tahun lepas. Ya Allah, bagus. So kalau ni Kak Jamilah di WhatsApp kita. Katanya nak ikrar jadi ibu yang berilmu, sabar dan dapat beramal dengan ilmu yang dipelajari. Masya-Allah. Itu contohnya. Anda boleh kongsikan lagi lah sahabat-sahabat lain, boleh hantarkan di WhatsApp kita 011 2904 untuk kongsikan ikrar ibu bapa tahun 2020 ni. Bukan saja di WhatsApp, kami juga terima di Facebook Live IKIM FM ikrar anda dan juga soalan-soalan yang kami juga akan raikan, dan insya-Allah pencerahannya akan dikongsikan ataupun diberikan oleh Encik Zaid Muhammad, Penulis Smart Parenting, untuk topik generasi kita pagi ini, ikrar ibu bapa di tahun 2020. Semuanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim
يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين Anak siapa ni? Main-main kat tepi jalan je ni. Mak tak ada. Ayah pun tak ada. Pernahkah anda terfikir di manakah anak-anak anda di saat ini? Di pusat membeli belah, bermain di taman permainan, di tepi jalan atau di sisi anda? Pastikan pantau anak-anak anda setiap masa. Jangan dah terhantuk baru nak tengadah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi 9.02 pagi dan kita masih lagi bersama untuk Generasi. Encik Zaid Muhammad dari Perunding Smart Parenting bersama kita untuk topik ikrar ibu bapa di tahun 2020. Dan kabarnya Cik Zaid pun kalau dalam program training parenting Cik Zaid memang selalu juga akan suruh. Betul. Ibu Kita bapa kita ikrar, mulakan dengan ikrar ya. Kita menarik panggil tu. luahan hati. Luahan Dan hati. biasanya memang drama lah sikit. Sebab jarang kita nak dapat peluang macam ni sebenarnya. Jarang ibu bapa nak luahkan perasaan dalam bentuk yang selamat. Masih adalah format-format dia kita tulis dalam bentuk yang bertulis. Kalau rasa takut nak bagi nama, dia mereka tak bagi nama. Kita tak paksa. Sebab kita faham ibu bapa kita bangsa Asia lah sebenarnya. Secara amnya orang Asia ni susah nak luahkan perasaan, curahan hati. Apa dia panggil curhat. Ya, susah nak luahkan. Kalau kita pergi Mekah, pergi Arab, orang Arab mudah nak luahkan. Ya Allah, depan kita direct dia bagi bam lepas tu senyum happy kan. Itu mereka itu kelebihan dia. Dia tak simpan. Kita tend to be nice and simpan. Itu maksud saya sendirilah. Susah saya nak keluarkan curhat. Jadi awal-awal tahun ni kita ambil peluang sebab masa ni orang tengah happy, orang tengah buat azam baru. Peluang dia terbuka kat situ untuk kita buat benda-benda macam ni kan. Kalau ada rasa, tapi kita mulakan dengan diri kita sendiri dulu. Ini teknik untuk orang yang susah meluahkan perasaan. Kita okeylah, kita tak boleh nak ubah orang lain, kita ubah diri kita dulu. Kita jadi apa yang kita nak orang lain jadi. Maksud tadi saya ternampak satu soalan tadi di mana kata anak-anak dia dah jadi pemarah. Dan ibu dan ayah ni sedar mungkin dia sendiri selalu herdik anak-anak. Itu cantik tu. Itu kesedaran kat situ. Jadi nak ubah, nak suruh anak jadi tak jadi pemarah, kita ubah kita dulu. Kita jadi apa yang kita nak anak kita jadi. Kalau kita nak anak kita rajin kemas bilik, rajin kemas apa, kita pastikan rumah kita kemas. Kita pastikan bilik kita kemas dulu. Kita pastikan ruang tamu kemas, dapur kemas, rumah cantik. InsyaAllah anak tengok, cantik kemas rumah ni. Takkan bilik dia tak kemas kan. Jadi kita masa tu kita seolah-olah ada hak untuk tegur dia. Bang kemas bilik ni cantik. Rumah dah cantik ni. Bilik abang je belum kemas. Yang bersawang lagi. Jadi dia akan nak berubah. Dia tengok okeylah. Macam solat juga. Solat kalau kita
kan saya pernah kena marah lah orang kata. Saya kata jangan suruh anak-anak solat. Apalah cik saya cakap jangan suruh anak solat. Saya kata wait tunggu. Tapi ajak. Ajak solat sama-sama. Jangan suruh tapi Jangan ajak. suruh tapi ajak. Itu maksud dia macam itulah. Okey. Jadi kita nak anak kita solat, tapi bila kita suruh, mungkin lama-lama timbul rasa bosan, rasa benci pun ada kan. Jadi kalau kita ajak, jom solat. Kalau tadi kita guna perkataan lain kali. Mungkin satu lagi ikrar Jom. kita boleh buat, kita tambah perkataan jom. Depan ayat kita apa-apa jom. Jom makan, jom riadah, jom keluar, jom solat. Jom semua, jom. Wah, berubah hidup kita saya rasa. Betul tak? Ini pun boleh jadi satu ikrar juga. Tak payah complicated sangat. Simple aja. Kalau rasa tak nak tulis pun tak apa. Luahkan dengan perkataan setiap kali supaya nampak, benda tu nampak. Jom. Kalau nak marah, kalau tengah happy kita jom. Kalau nak marah kita tambah apa? Lain kali. InsyaAllah ikut perasaan juga. Ya, betul, ikut emosi. Ini cara kita nak kawal emosi kita. Saya pun nak marah juga ke anak saya kadang-kadang. Jadi saya tambah ayat lain kali tu, marah tu jadi positif. Marah tu jadi pengajaran. Lain kali bilik ni kalau kau katalah bilik sepah, orang datang, kita rasa malu kan. Lain kali kalau tahu ada orang nak datang, kemaslah bilik sikit. Nampak tak? Dia akan jadi benda yang positif lah. Anak pula jawab lain kali, mak janganlah ajak tamu tu datang bilik Along. Mungkin. Memanglah. Betul juga. Memanglah malu. Betul juga kan. Jadi kita sebagai tak jawab. Tapi tak apa. Kalau kita ibu bapa yang positif, yang tak ada ego, kita dengar. Sebab itu luahan hati anak-anak. Betul tak? Lain kali kalau nak ajak orang bagi tahu Along dulu. Mana silap kita kat situ. Tapi mak bapak ni kebanyakannya menjawab. Okay. Itu kena ubahlah. Sikap tu ubahlah. Okey. Baik, untuk ikrar ni Cik Zaid, adakah ikrar kepada anak-anak ni dia mengikut usia? Mungkin katakanlah dalam satu keluarga tu ada 4-5 orang anak, 2-3 orang anak. Anak pertama mungkin dah remaja, anak kedua dia mungkin baru nak masuk sekolah menengah ke, yang ni mungkin sekolah rendah dan ada yang kecil. Adakah ikrar ni sesuai untuk semua ataupun dia kena spesifikkan ikrar ni untuk satu-satu anak-anak dia? Okey, soalan yang sangat cantik. Jawapan dia ada dua-dua sebenarnya. Ada ikrar atau janji yang secara am, yang apply kepada semua, kepada keluarga, dan ada yang spesifik kepada anak mengikut umur. Sebab ada mungkin anak yang kecil tu tak faham kan. Jadi dia mengikut keperluan. Ini konsep adil juga sebenarnya. Kita berlaku adil apabila kita bertindak mengikut keperluan, bukannya pukul rata sama. Ramai orang silap faham kan. Berlaku adil kepada keluarga, dia ingat sama. Tak boleh. Jadi anak yang kecil mungkin dia perlukan lebih perhatian secara fizikal, bermain dengan dia orang. Jadi ikrar kita kepada anak kecil, ayah atau mak janji akan bermain dengan mereka. Playtime. Bermain dengan mereka dengan lebih banyak lagi pada tahun lepas daripada tahun lepas. Mungkin tahun lepas kita banyak main gadget. Ibu dan ayah main game pom kan. Dengan mak ada. Okey. Tahun lepas me time. Main game. Mungkin tahun ni okeylah, janganlah, bolehlah main game, tak ada masalah, tapi main game masa anak dah sekolah, masa anak dah tidur. Kalau anak ada depan mata, kita letak telefon. Kita main dengan mereka. Family time. Itu pun satu bentuk ikrar juga anak yang sekolah rendah, mungkin dia perlukan perhatian dalam bentuk akademik. Ada dia nak buat homework ke. Jadi kita luangkan masa untuk bantu dia buat homework contohnya. Okay, anak yang remaja ni challenging. Sebab mereka lebih kepada dia dah tak ada playtime, dah tak ada. Dia nak kawan tu. Dia nak berkawan. Dia lebih kepada belayan jiwa. Ada short form tak, belayan jiwa? BJ pun boleh. Maknanya kita berikrar dengan kita, mungkin ada tahun ni anak kita meningkat sekolah menengah, betul tak? Jadi kita dah mula perasan ni anak aku ni lain macam je. Macam Azwan sebut tadi, cakap sikit menjawab. Itu isyarat daripada Allah SWT tu. Maknanya belayan jiwa dia tidak terbelai sangat. Jadi kita kena bagi lebihkan. Jadi kita ikrar dengan anak kita yang remaja ni, tahun ni ayah atau mak nak jadi lebih sahabat, lebih understanding. Sahabat tu apa? Kalau kita tengok apa ciri-ciri sahabat. Ciri-ciri sahabat, dia tidak judgemental. Betul. Dia tak judgemental, betul tak?
Dia tak kritik orang. Ya. Dia Good listeners. Dia good listeners. Ya, dia good listeners. Shoulder to cry on. Betul. Dia terima je apa-apa kan. Betul kan? That is konsep sahabat. Tak semestinya kita pun nak pakai baju macam dia, nak dengar muzik macam dia. No. Tak semestinya lah. Kalau boleh buat pun silakanlah. Tapi Ya seburuk benar kita nak pakai baju remaja kan. Mak, kenapa mak pakai tudung lintang-lintang macam Hana Tajima? Betul. Oh, kelas mat ikut anak. Tapi dia nak kata tak semestinya. Tak semestinya. Kita be exactly macam anak kita. Betul. Tapi kita kena cari apa saja cara untuk jadi sahabat baik. Connection tu penting. Jiwa connection. tu connected. Dia panggil apa? Emotional connection. Sentiasa kita available. Anak nampak stres, kita akan jadi orang pertama dia cari. Untungnya kalau macam tu. Betul. Itu kalau boleh capai titik tu, point tu memang happy lah. Maknanya anak saya pernah bagi satu kad untuk saya lah. Dia kata terima kasih, jadi a good example. Because of your example lead me home. Lama saya baca ayat tu. Saya baca ayat tu. Alhamdulillah. Itu lirik lagu apa tu? Budak sekarang kan lirik lagu. Tak kisahlah lagu apa pun. Tapi dia yang baiklah dia sampaikan message. Maksudnya dia kata bila kita become a good example, a good listener tadi kan, shoulder to cry on tadi. Shoulder tu sentiasa ada kat rumah. Kat luar sana anak kita mesti ada banyak masalah kan, dengan kawan-kawan, dengan bully, dengan cikgu, dengan macam-macam lah. Jadi dia tak sabar nak balik rumah untuk luahkan. Itulah kita pasal ikrar lah. Jadi ikrar kita tahun ni, mak dan ayah nak jadi seorang pendengar yang baik. Dan mak dengan ayah tak nak jadi orang yang judgemental. Kadang-kadang anak cerita masalah, kita dah cepat menghukum. Betul. Itulah kamu. Ayah dah cakap macam ni. Habislah. Lepas tu dia tak nak share lagi lah. Betul tak? Jadi kita zip sekejap. Zip mulut tu sekejap. Dengar dulu. Barulah kita offer lah apa-apa yang sesuai lah. Kadang-kadang tak perlu cakap apa-apa, betul tak? Betul. Just bagi pelukan, belai sikit, jiwa dia dah tertenang dah. Betul. Itulah antara cubalah. ikrar-ikrar kita boleh cubalah. Kan, insyaAllah cubalah. Jangan cuba dulu insyaAllah ada kesannya. Macam Salihah, Puan Salihah di WhatsApp kita, katanya azam ataupun ikrar kita tahun ini mungkin nampaknya lebih mencabar. Tambah lagi macam Puan Salihah ada anak-anak yang meningkat remaja, di mana ibu bapa perlu jadi kawan pada mereka. Tapi tetap berazam nak jadi pendengar yang setia, penasihat yang baik, dan semoga dapat kekuatan untuk tarik ayahnya pula jadi seorang yang penyabar. Ini semua yang kita bincangkan betul. di awal tadi. Ini saya ulang balik kepada Puan apa tadi? Puan Salihah. Puan Salihah boleh tanam azam untuk berubah menjadi apa yang ayah tu nak jadi. Maknanya kalau kita nak suami kita penyabar, kita mulakan dengan diri kita dulu. Sabar, senyum kan. Apa-apa berlaku dalam hidup, dalam tengah jalan ke, dekat rumah ke, kita relax, kita senyum. InsyaAllah benda tu boleh mempengaruhi orang lain. Ini cara kita pengaruhi keluarga kita. Jadi contoh. Leadership by example. Macam magnet kan? Macam magnet. Memang betul. Benda-benda positif ni dia menarik orang lain. InsyaAllah. Sambil-sambil tu kita doa lah banyak-banyak. Kan? Setiap ibu bapa yang dengar ni, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat kita ni, insyaAllah dapat melaksanakan ataupun melaksanakan apa yang kita bincangkan hari ini untuk ikrar ibu bapa tahun 2020. Kita berehat kejap. Tapi satu perkongsian menarik di WhatsApp sahabat kita kata, saya pernah cakap macam Cik Zaid cakap tu dekat anak kita, lain kali orang nak datang, make sure kemas bilik tu. Satu hari bila ibunya suruh anak ni kemas bilik, anaknya boleh tanya balik, kenapa mak ada orang nak datang ke? Gelak dah. Terbaik. Maknanya dah lekat lah tu. Dah berkesan lah. Berkesan lah tu. Tapi dia nak ada macam ada punca dia lah. Yelah. Dia boleh tanya balik, ada orang nak datang ke mak? Dia kemas sebab orang nak datang lah pula. Macam mana tapi bagi saya okey. Maknanya nasihat tadi dah lekat. Berkesan. Mesti ada kesan kat situ. Nanti kita akan sambung lagi tips-tips lanjut macam mana kita nak mantap dan memperkasakan ikrar kita sebagai ibu bapa. Ya benar. Kita dengarkan dulu Najwa Latif dengan lagunya Adabu. Hanya di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Melihat kebesarannya,
Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan. Anda pemandu bijak. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bukan saja yang dengarkan kami menerusi 15 frekuensi utama di seluruh Malaysia, tapi bagi anda juga yang tonton kami secara live di Facebook IKIM FM ataupun secara streaming di ikim.my. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami. Dan kita masih lagi bersama untuk generasi bercerita tentang ikrar ibu bapa di tahun 2020 bersama dengan Encik Zaid Muhammad dari Perunding Smart Parenting. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Ada sahabat kita yang hantar satu WhatsApp ni panjang. Cik Zaid mungkin sebab baca sikit-sikit apa yang dikongsikan. Dia cerita, kalau boleh kita ringkaskan tentang macam mana pula kalau ada orang ataupun ibu bapa yang dia buat ikrar ni, satu yang macam dia dah jadi macam peraturan pula. Apa yang disebutkan, dibariskan tu. Dan kat sini dialami oleh sahabat kita. Dia kata bila ibu bapa saya agak rigid pemikiran mereka, tegas dan sampai menyebabkan beliau terganggu dalam pelajaran, potensi tak dapat nak berkembang, dan dia siap sebutkan ibu bapa toksik pemikiran tersebut. Jadi menyebabkan dia rasa macam anak-anak dia sampai tahap kata yang ini bukan silapnya pada Islam dan ketegasan yang ditetapkan, tapi fikiran dan mentaliti. Macam mana Cik Zaid? Okey, Masya Allah. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Ridwan kerana sudi berkongsi pengalaman hidup dia. Pengalaman ni tak ternilai ni kepada semua ibu bapa di luar sana. Dengarlah luahan hati anak-anak. Contohnya Cik Ridwan. Dia meluahkan perasaan dia. Dia kata ibu bapa dia toksik. Ibu bapa dia rigid. Ibu bapa dia tegas sehingga merosakkan hidup dia. Masya Allah. Ini susah tahu seorang anak nak cakap benda ni kepada mak bapak dia. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Ridwan dan kita serapkan dari kita sebagai ibu bapa yang sedang mendengar. Sedarlah bahawa anak-anak ada luahan masing-masing. Mungkin dia tak cerita kat kita, tetapi kesan dia tu jadi macam ni. Kalau kita tengok tadi, dia kata ibu bapa buat rule yang terlalu tegas. Dan dia ada yang ambil peluang ikrar ni jadi rule pula. Itu salah sebenarnya. Sebab ikrar ni kepada diri kita sendiri. Kita nak ubah diri kita. Orang lain nak berubah, itu dia punya pasal. Kita tak mampu nak ubah anak kita. Kita tak mampu nak ubah orang lain. Malah anak kita sendiri kita tak mampu nak ubah. Kalau kita nak ubah juga dia, kita akan jadi toksik. Kita akan jadi mengongkong dia. Pergi buat tu, pergi buat toksik lah. Kongkong lah. Tak ada orang suka kena kongkong. Tak ada orang suka berada dalam keadaan toksik. Tak ada. Jadi kita kena tengok, okey, ikrar ni ubah diri kita dulu. Okay, ubah diri kita. Kalau tapi malangnya biasanya orang toksik ni dia tak nampak dia toksik. Orang yang dia tak mengaku pun dia toksik. Jadi mungkin hari ni Tuhan jadikan hari ni terbaca perkongsian daripada sahabat kita saudara Ridwan ni. Mungkin beliau tak mampu nak ubah ibu bapa dia, tapi itu hikmah Tuhan bagi kepada ibu bapa yang lain supaya jangan jadi toksik. Check diri kita, aku ni toksik ke tak kepada anak-anak. Check. Dan kita rasa mungkin ada sikit toksik, kita ikrar, okey, saya nak bersihkan toksik tersebut. Detox. Yes. Kita detox pula. Jadi inilah antara hikmah yang Tuhan bagi. Sebab kalau Cik Ridwan tadi kalau panjang ayat dia, luahan hati dia boleh dia tulis panjang-panjang, ni datang dari hati dia. Kalau secara ringkas tadi kita nampak hidup dia tertekan lah. Hidup dia mungkin tak tercapai objektif hidup dia, dia tak rasa bebas. Macam kita lah kalau berada di bawah kongkongan bos ataupun rejim yang terkongkong, kita tak bebas. Kreativiti kita terbatas. Nak buat tu tak boleh, silap kena marah, tak silap pun kena marah. Disekat lah. Disekat. Jadi tak bahagia hidup macam tu. Dan kita tak boleh, Cik Ridwan, saya sangat-sangat setuju dengan beliau, ini bukan konsep Islam. Saya kena sebut ni, Islam adalah rahmat Allah, Maha Penyayang. Allah, sifat Allah paling mulia untuk kita. Allah sayang kita. The ultimate love, betul tak? Bila kita ultimate love tu ialah love from God, betul tak? Love from Allah.
Allah pun penyayang, kita nak marah-marah orang apa hal? Betul tak? Betul. Kita tak ada hak nak marah, nak jadi toksik kat orang lain kan. Allah Maha Pengampun, kita pula nak berdendam. Apa hal, betul tak? Jadi kepada Cik Ridwan tadi, terima kasih sekali lagi. Dan untuk sedarkan hati beliau, Cik Ridwan carilah. Mungkin tak dapat kasih sayang daripada ibu dan ayah. Tapi Cik Ridwan ada kasih sayang yang lagi ultimate, iaitu bercintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kadang-kadang benda macam ni, cara Allah untuk rapatkan kita dengan dia. Betul tak? Kalau ibu untuk kita. Kalau kita mungkin dapat penuh kasih sayang dengan manusia, mungkin kita lupa kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak dapat kasih sayang daripada manusia, terutamanya orang yang ibu bapa atau pasangan kita, jangan kita mudah kecewa. Sebab itu mungkin cara Allah untuk tarik supaya kita rapat dengan dia. Jadi kita rapatkanlah dengan Tuhan, mengadulah dengan Tuhan, bercintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itulah cinta yang paling ultimate, paling bahagia. Tak ada manusia yang mampu mengecewakan kita lagi. Betul. Baik, insya-Allah. Mungkin ataupun mungkin Cik Zaid, kes orang dia susah nak luahkan, macam kita cerita awal tadi. Dia rasa macam apa nak ikrar-ikrar, tak sporting lah. Macam dia macam dia agak susah nak meluahkan, apatah lagi nak buat benda-benda macam ikrar, nak ajak family time dan sebagainya. Macam mana kalau ada setengah yang berfikiran macam tu? Ini pilihan masing-masing sebenarnya. Tapi setiap pilihan dia ada harga dia. Kalau kita rigid, kita tak sporting, kita tak rapat dengan anak-anak, kita kena bersedia untuk bayar. Iaitu anak-anak pun tak mesra dengan kita. Ada kesan lah. Ada kesan. Anak-anak pun mungkin tak sepenuh dengan kita. Tapi kalau kita open, kita dengan anak-anak kita just tak ada barrier. Hormat tetap hormat, itu wajib. Anak-anak wajib hormat ibu bapa. Tapi tidak semestinya kita ni jadi diktator. Hormat bukan dipinta tetapi diberi. Betul tak? Respect is not demanded but earned. Maknanya sebelum anak hormat kita, kita kena hormat dia dulu. Bila kita hormat dia, insyaAllah dia hormat kita. Jadi kepada ibu bapa yang rasa alah leceh nak buat ikrar apa benda ni, try dulu saya rasa. Try dulu. Mungkin kalau tak nak tulis, buat dalam hati dulu. Cakap seorang-seorang. Dan cuba terjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Dan nampak kesan dia. Maknanya kita sedang membeli jiwa anak-anak. Kita sedang membeli kasih sayang, beli jiwa anak-anak. Tunjuk benda macam itulah. Jadi setiap benda tu ada harga dia. Kasih sayang ada harga dia, hubungan baik dengan keluarga ada harga dia. Dan kita sanggup. Kadang-kadang setengah orang panggil pengorbanan. Betul tak? Kita nak bahagia, kita kena korbankan ego kita. Betul. Kita kena beli kadang-kadang harga yang sangat mahal untuk dapat kebahagiaan. Sebab mungkin kita dari kecil kita ego tinggi, kan? Tapi insya-Allah kalau kita beli dengan harga yang betul, beli benda yang baik, kita akan dapat kebaikan dia. Sebab tu kadang barang-barang kita beli pun kadang mahal kan. Dan nilai yang kita dapat tu lebih berganda-ganda lah. Kita rasa puas hati pakai barang tersebut, kita rasa seronok. Sama juga dengan keluarga, kalau kita buang ego kita tu mahal tu. Nak buang ego ni bukan senang. Tapi bila kita buang, insya-Allah kita kena yakin nilai yang akan dapat, anak-anak akan lebih rapat dengan kita. Mungkin sebelum ni anak tak berani nak bergurau dengan ayah. Bergurau je ayah. Ayah jeling je kan. Semua diam kan. Cuba sekali kita luskan. Kita gurau dengan dia. Seronok. Kan kita gurau dia. Sebelum ni mula-mula mungkin dia takut-takut lah. Ayah ni betul ke? Ni bergurau kau marah ni kan? Tak apa, kita try sikit-sikit lah. Dan rasakan perubahan, rasakan nikmat dia tu. Bila kita rasa nikmat dia, insya-Allah kita akan lebih tertarik untuk buat yang lebih banyak lagi. Adakah setiap ikrar ni Cik Zaid perlu ada penilaian? Kita macam ada KPI lah setiap bulan. Adakah ikrar aku buat ni Januari dah capai berapa ratus, sampai hujung tahun dah 1%. Adakah kita perlu buat macam tu Cik Zaid? Saya rasa perlu. Dan penilaian yang terbaik bukan kita nilai sendiri. Kita minta orang lain nilaikan. Kita minta pasangan kita. Contohnya katalah suami kan. Mungkin sebelum kita dengan ibu bapa, mungkin kita dengan suami isteri kita dulu. Kita pegang tangan dia, pergi belanja makan dulu. Panggil darling, baby ke apa ke, panggil lah kan. Ayat-ayat ni kan. Kata ada tak benda-benda yang boleh berubah tahun ni, be better, I want to be a better person. I nak jadi lebih baik lah pada tahun lepas. Ada tak benda-benda you boleh bagi?
InsyaAllah dia akan bagi tahu. Dan kita cakap awal, I tak marah. You cakap apa-apa, dia tak marah. Dan siapa yang boleh nilai kita sama ada kita dah jadi suami yang baik atau isteri yang baik, ialah pasangan kita. So kita minta dia nilai. Okey, macam mana? I dah seminggu dah I try ni. Okey tak? Tanya macam tu. Dia kata okey, very good. Dan buat lagi lah. Kalau dia kata alah macam lambat sangat lah, slow sangat lah, kita upkan sikit. Maksud dia macam tu. Dan dengan anak-anak pun sama. Kita minta anak-anak kita nilaikan pencapaian kita, KPI kita. Mendebarkan. Memang. Berapa dapat ni? Boleh, saya rasa boleh. Boleh buat. Dan kita tak perlulah buat secara formal kan. Ada markah dia tak boleh. Dia tanya je. Macam mana ayah rasa ayah dulu janji tak nak marah-marah. Abang tengok macam mana? Dia tu, okey lah ayah. Nampak macam relax sikit ayah. Best lah. Nampak? Itu KPI lah tu. Penilaian lah tu. Tapi kalau dia kata ayah sama je, ayah makin garang ada kan? Then fail. Kita nak anak-anak ni hormat pada ibu bapa, bukan takut pada mereka. Betul. Kita tak nak anak takut kat kita. Baik, dan terima kasih Kak Nur yang Ampang ni siap hantar gambar lagi dengan anak kembarnya 2 orang dah masuk darjah 3 Artinya kalau hari Sabtu memang ajak pergi jalan-jalan dan no handphone masa tu. Jadi itu cara untuk berkomunikasi dengan anak-anak beliau. Lepas tu Puan Nur Ain Singapura pun panjang mesejnya. Katanya ada 2 orang anak remaja, seorang 14 tahun, seorang 16 tahun. Macam di Singapura ada PSG ataupun Parents Support Group. Macam PIBG jugalah. Dan kabarnya diberikan motivasi untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga dan anak-anak jugalah. Apa yang beliau dapat saksikan, kat situ dapat tambah ilmu untuk mengenali sikap anak-anak. Macam yang sulung mungkin lain, yang suka berdiam diri, tak banyak berkata-kata. Lepas tu seorang lagi pula rapat dengan abahnya aja. Jadi ada kat situ ada approach yang berbeza lah kan. Bila kita tahu anak-anak ni sikapnya lain-lain itu kita panggil pintu-pintu hati anak-anak. Ada besi. Bukan pintu besi. Pintu bank. Susah nak buka. Betul. Sebagainya Ada yang pintu hati dia kental, keras. Besi tak susah nak masuk. Tapi setiap pintu ada kunci dia. InsyaAllah. Jadi tugas ibu bapa cari kunci tu. Apa pintu hati anak aku. Jadi dia rapat dengan ayah dia. Kan? Masuk ke pintu hati dia melalui ayah dia. Tak ada masalah. Anak yang suka bersendirian. Pintu hati dia katanya kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia datang mungkin rumah belajar sama-sama. Betul. Itu cara nak masuk dalam jiwa anak. Pandai-pandai carilah. Setiap anak-anak ada kunci masing-masing. Kalau sekarang zaman moden, password. Yes, password. Betul. Face recognition lagi. Yes. Face recognition cantik. Benda-benda macam ni lah. Apa-apa pun cari jalan masuk dalam jiwa anak-anak, beli jiwa tu kan. Dan insyaAllah dia akan rapat dengan kita. Kita ada kesimpulan kejap lagi boleh Cik Zaid? Boleh. Kita nak berehat kejap je. Kita akan kembali dengan kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Selain kalau sempat kita kongsikan jugalah ikrar-ikrar sahabat-sahabat kita di Facebook dan WhatsApp. Kita berehat kejap. Jangan ke mana-mana, terus dengan Generasi di IKIM Inspirasi Islami. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam tamadun manusia dahulu sekarang ada berbagai-bagai sektor, dan berdasarkan sektor-sektor ini kita faham tentang susun lapisan masyarakat, tahap pembangunan sesebuah masyarakat itu. Sektor pendidikan, sektor militeri, politik, budaya dan sektor ekonomi. Apabila suatu masyarakat itu membangun, pembangunan harus sama-sama, penyamarataan antara sektor-sektor itu. Tak boleh ada keadaan di mana budayanya tinggi tetapi rata-rata masyarakat miskin tegar pula. Jadi dalam budaya pembangunan kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dan ada penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Untuk itu kita perlu faham falsafah ekonomi. Kekayaan itu perlu dikongsi bersama dan kita perlu ada celak akal tentang pembinaan kekayaan dan peluasan pendapatan setiap orang. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami. Dan pastinya ikrar Ewopa di tahun 2020 itulah topik untuk generasi kita pagi ini. Encik Zaid Muhammad, perunding Smart Parenting bersama kita pagi ini. Encik Yusli Jamani kongsikan kata-kata ataupun skrip filem dari Remember the Titans. Katanya attitude reflects leadership. Okey. Mungkin boleh juga pakai dalam ke ibu bapa ni lah. Dan Cik Nazri punya di WhatsApp kita. Katanya saya berikrar akan didik anak untuk lebih mencari redha Allah, juga berikrar akan didik mereka lebih kenal dan sayangi Allah terlebih dahulu sebelum menyayangi makhluk-makhluknya. Cantik. Itu satu contoh lah yang cantik je. Macam mana Cik Zaid? Kalau kita boleh simpulkan dan untuk create atau cipta ikrar yang baik di kalangan ibu-ibu ayah kita 2020 ni. Okey. Jadi sebagai kesimpulan lah. Okey, pertama sekali kita ambil peluang di awal-awal tahun. Sebenarnya ikrar ni boleh buat je bila-bila. Tapi awal-awal tahun ni semangat kan. Sebab lah tu ada sebab tu kan. Dan tak nampak pelik lah kalau kita buat kan tiba-tiba kan. Tapi ikrar ni kita kena ingat ialah untuk diri kita sendiri, untuk mengubah. Macam saya sebut tadi, kita tak mampu nak ubah sesiapa. Tetapi jika kita ubah diri kita untuk jadi apa yang orang tu nak jadi, insya-Allah orang tu akan mengikut kita. Kalau kita suami nak isteri kita lebih solehah, kita kena jadi soleh dulu. Jangan jadi soleh, jangan kita jadi solehah juga. Jangan kita jadi soleh lah. Betul. Kena rajin ke masjid. Betul tak? Betul. Rajin ke masjid, dengar tazkirah. Lama-lama isteri pun nak ikut lah. Betul. Kalau dia isteri yang baik kan. Kalau nak anak-anak kita rajin belajar, kita pun kena rajin belajar juga. Kita pun kena jadi cari ilmu juga. Kalau nak anak-anak kita sabar, kita kena jadi lagi penyabar. Macam itulah. Jadi ikrar tu kita buat untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan yang kedua, kita jadikan tahun 2020 ni tahun positif 366. Kan? Sebab 360 hari kan. Positif 3. Maknanya setiap hari kita mulakan dengan niat. Hari ni aku nak jadi positif. Apa-apa berlaku, malah dalam kemarahan tu pun boleh jadi positif. Macam tadi kan. Kalau nak marah, kita tambah lain kali. Kalau dalam keadaan happy, kita tambah jom. Jadi insyaAllah dua-dua ni selamatlah kita. Tadi Hazwan ada tanya saya, kalau orang rasa sedih macam mana? Sedih, kita ambil peluang untuk berdoa pula. Doa ramai-ramai. Doa biar anak dengar apa yang kita minta untuk anak kita. Biar dia dengar apa yang kita minta untuk anak kita. Ya Allah, Tuhanku, permudahkanlah urusan anak aku. Ya Allah, jadikanlah dia seorang yang pandai, seorang yang baik hati. Baca kuat-kuat depan dia dalam kereta kan. Boleh amalkan. Saya dah mula amalkan. Sebelum saya drop anak saya ke sekolah, saya baca doa dengan dia. Dah ambil masa 2-3 minit, tak sampai 2 minit pun. Ya Allah, Tuhanku, jadilah hari ni hari yang baik. Anak aku dan aku mudah urusan. Dia amin. Sebenarnya dia pun sedang mendengar apa permintaan kita untuk dia. Itu dan kita bila kita dalam keadaan sedih atau dalam keadaan mengharap.
Dan akhir sekali yang ketiga, saya rasa sebagai conclusion, kita pengaruh kita dengan orang lain terlalu banyak sehingga kita tak sedar. Contoh tadi kita sebagai example tadi ada saya sebut attitude is leadership. Attitude is leads us to maknanya dia bermula dengan attitude. Attitude reflects our leadership. Ini another way is leadership by example. Betul tak? Kalau kita dan ianya adalah jauh lebih bebas. Kalau kita nak ubah sesuatu, kita akan rasa terkongkong. Kenapalah dia ni perangai macam ni. Tapi kalau kita bebaskan diri kita, kita jaga attitude kita dulu. Macam saya sebut tadi, kalau kita rasa terkongkong dengan keluarga kita, kita cari kasih sayang melalui dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bercinta dengan Allah, insya-Allah makhluk-makhluk lain akan ikut bercinta dengan kita. Kita jadi orang yang penyayang, orang yang penyabar, orang yang positif attitude dan semua-semua yang positif itulah. Itulah. Dan 2020 jadi tahun yang bebas, tahun yang happy, tahun yang tenang, insya-Allah. Dia bermula hari inilah. Mulakan boleh mula hari ni. Betul. Mulakan sekarang dan jangan berhenti sampai tahun depan, insya-Allah. Jangan cakap lain kali lah nak mula, jangan. Kena mula sekarang. Ya, betul. Macam cik saya cakap tadi, lain kali jom. Lain kali jom. Jom berubah. Dan insya-Allah moga-moga apa yang dikongsikan Cik Zaid hari ini dapat manfaat untuk semua, termasuk ibu bapa dan anak-anak dalam keluarga. Macam hikmah barakah dia kata, anak-anak saya semua dah habis sekolah dah. Saya kongsikan idea ni untuk cucu-cucu pula. Pun boleh kan. Cik saya pun kan ada baru terima menantu kan. Masya-Allah. Jadi pak mertua orang dah sekarang. Betul. Bertambah ahli keluarga, alhamdulillah. Dan bertambah ikrarnya. Bertambah ikrar, betul. Nak jadi mertua yang baik. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Cik Zaid. Minta maaf lah kacau-kacau. Tak apa, seronok. Saya suka datang sini memang best. Ilmunya tu kita harap dapat mengajak kita berubah jadi yang positif untuk tahun 2020 ini, insyaAllah. Ya, betul. Terima kasih banyak Cik Zaid untuk perjalanan topik kita hari ini dan insyaAllah kita jumpa lagi bulan depan Cik Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian kita dan terima kasih sahabat-sahabat yang dengar dan juga menonton di Facebook Live kita dengan kongsikan ikrar masing-masing, soalan dan interaksi anda di Facebook dan WhatsApp dan sebagainya lah. Kalau ada poin-poin terlepas, jangan lupa untuk tonton kembali di Facebook Live kami ataupun di podcast.ikim.my. Okay? Betul. Dan kita berehat seketika. Kuatnya. Dengarkan dulu lagu ni gandingan Alif Satar dan Raihan, Sesungguhnya. Hanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Euphoria Islami.